Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan di bawah tajuk Pensijalan Surgawi. Biar saya beritahu anda satu cerita daripada buku yang bertajuk Tulisan dan Iman, diterbitkan oleh penerbitan Melchizedek Sendirian Berhad. Seorang wanita berkahwin, mempunyai anak-anak dan membesarkan mereka. Semasa membesarkan mereka, dia banyak risau tentang masa depan mereka. Bagaimana boleh saya membesarkan semua anak ini dengan baik mulai sekarang? Bagaimana dapat saya mengatasi kesukaran? Apakah jenis kehidupan yang akan saya jalani apabila saya semakin tua? Semasa merisaukan banyak perkara, dia berfikir, sekiranya saya mendapat perakuan dalam banyak perkara, saya akan dapat hidup tanpa sebarang masalah walaupun saya menjadi tua. Memikirkan ini, dia bekerja keras untuk mendapat pelbagai jenis pensijalan. Ini cara dia hidup sebelum menyertai gereja kita. Bermula daripada paling asas dulu, dia mendapat lesen memandu. Selepas itu, dia bekerja keras untuk mendapat lesen pengendali makanan untuk memasak makanan barat. Seterusnya, dia mendapat lesen broker dan sijil untuk penjagaan kanak-kanak. Jika terdapat lesen atau sijil yang dia sangka boleh dapatkan, dia belajar bersungguh-sungguh dan memperolehnya. Setiap kali dia mendapat pensijalan yang baru, suaminya berasa kasihan dan berkata kepada dia, "Adakah kamu akan membawa semua itu bersamamu apabila kamu mati?" Dia bercakap kata-kata pahit ini kepadanya. Satu hari, kata-kata suaminya terdengar sikit berbeza daripada biasa. Apabila dia dengar, "Adakah kamu akan membawa semua itu bersamamu apabila kamu mati?" Anehnya, kata-kata, "apabila kamu mati," terperangkap dalam mindanya sepanjang hari. Lalu dia berfikir tentang hidup sesudah mati. Adakah sijil diperlukan untuk memasuki kerajaan syurga? Sementara itu, dia telah memperoleh banyak pensijalan dengan memikirkan bahawa dia akan menjalankan hidup yang lebih selesa. Adakah terdapat sijil syurgawi? Jika ada, dapatkah saya pergi ke syurga tanpanya? Selepas mendengar kata-kata, "apabila kamu mati," dia tertanya-tanya jika ada apa-apa pensijalan untuk memasuki syurga. Dengan soalan ini dalam mindanya, dia kebetulan bertemu dengan ahli-ahli gereja kita dan mendapati bahawa pensijalan syurgawi diperlukan. Seperti mana kita memerlukan pelbagai lesen dan pensijalan untuk hidup di dunia ini. Terdapat juga pensijalan untuk pergi ke syurga, betul? Pastinya ada. Syukurnya, tidak suka untuk memperoleh pensijalan ini. Orang di dunia bersaing dengan satu sama lain untuk mendapat perakuan dan lesen, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa untuk mendapat pensijalan syurgawi, walaupun ia sangat mudah. Mari kita lihat buku Injil Matius bab 7 dan lihat apa itu pensijalan syurgawi. Marilah melihat buku Matius bab 7 ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di syurga." Ini ialah pensijalan untuk memasuki kerajaan syurga, melakukan kehendak Bapa yang di syurga. Seperti mana Alkitab berkata bahawa orang yang melakukan kehendak Tuhan akan memasuki kerajaan syurga. Jika kita mengetahui kehendak Bapa dan melakukannya sebagaimana mestinya, kita akan diperakui untuk memasuki syurga. Tuhan memberitahu kita untuk percaya bahawa ada syurga dan neraka serta hidup selepas dunia ini. Itulah mengapa Alkitab menekankan iman. 66 buah buku Alkitab mencatatkan perkataan iman dalam banyak bahagian. Kita mesti memiliki iman. Kita mempercayai dunia yang kelihatan, tetapi apabila kita juga mempunyai iman yang sempurna terhadap dunia yang tidak kelihatan, iaitu kerajaan syurga, kita pasti akan menerima pensijalan syurgawi. Tuhan menyedarkan kita fakta ini. Marilah melihat buku Ibrani bab 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Walaupun Tuhan membiarkan manusia mengetahui jalan ke syurga dan mencadangkan jalan untuk mereka berjalan, mereka tidak mematuhi kehendak Tuhan. Ini adalah kerana mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan, hidup sesudah mati, syurga atau neraka. Buku Ibrani bab 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menurut versi ABB, ia tertulis, iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Semua perkara yang dicatatkan di dalam Alkitab adalah fakta, walaupun tidak kelihatan. Mengetahui ini adalah iman. Oleh itu, orang yang tidak beriman tidak akan dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Marilah melihat ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahawa Tuhan ada dan bahawa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang percaya bahawa semua firman Tuhan adalah fakta, walaupun tidak kelihatan, adalah orang yang beriman. Mereka percaya bahawa firman Tuhan adalah benar dan pasti akan dipenuhi. Orang sebegitu adalah Nuh, yang muncul dalam ayat 7, Abraham, yang muncul dalam ayat 8, Sarah, Musa, Ishak, Yakub dan Yusuf. Semua orang yang muncul di dalam buku Ibrani bab 11 yang disebut sebagai bab iman sentiasa mengetahui, merasakan dan memahami firman Tuhan dengan yakin. Walaupun mereka tidak melihat, bukankah kita memanggil orang yang beriman ini sebagai moyang iman? Marilah menyambung dengan ayat 7. Karena iman, maka Nuh, dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh adalah nama yang kalian semua kenali dengan baik. Sebelum Tuhan menghakimi dunia dengan air, dia memainkan peranan penting dalam menyelamatkan seluruh keluarga dan binatangnya dengan membina bahtera. Dia seorang yang beriman. Pada masa itu, Tuhan mengarahkan Nuh untuk membina bahtera. Hari ini, kita cuma mendengar bahawa dia membina bahtera seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kedengarannya sangat mudah, tetapi sebenarnya, dia memerlukan masa yang lama untuk membina bahtera. Dia perlu menggunakan tenaga, bahan-bahan dan usaha yang besar untuk membina bahtera. Beberapa sarjana menyangka bahawa mungkin mengambil sekurang-kurangnya 40 tahun dan yang lain kira-kira 120 tahun untuk membina bahtera. Walaupun dia bekerja setiap hari, ia memerlukan masa yang lama untuk disiapkan. Berapa banyak masa, usaha dan buruh dia gunakan untuk membina bahtera? Bukankah kita harus cuba untuk memahami perkara ini? Tambahan lagi, dia perlu membawa binatang-binatang seperti kuda, lembu dan harimau ke dalam bahtera. Ini mesti kerja yang sangat sukar. Bagaimana dapat Nuh melakukan kerja yang begitu sukar? Walaupun Nuh tidak pernah mengalami semua ini sebelumnya, dia dapat taat kepada Tuhan. Kerana dia percaya bahawa semua akan dipenuhi sama seperti yang Tuhan katakan. Jika Nuh tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan, dapatkah dia menghabiskan seumur hidupnya seperti yang dia lakukan?
Oleh sebab dia percaya, dia dapat melakukan kerja sebegini. Hari ini, dengan berkongsi firman Tuhan, pensijilan syurgawi, kita mesti mempercayai semua firman Tuhan seperti yang dilakukan Nuh. Buku Ibrani bab 11 ayat 6 menekankan bahawa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kamu mesti memiliki iman untuk melakukan semua ini. Dalam erti kata lain, kita dapat menerima pensijilan syurgawi. Kita sangat ingin merayakan Sabat, mematuhi perintah Tuhan dengan setia dan meluangkan masa kita untuk menyelamatkan roh. Pada masa yang sama, orang di dunia berusaha untuk sesuatu yang akan hilang sebentar lagi. Ini adalah kerana mereka tidak percaya pada syurga. Ahli-ahli keluarga Sion kita percaya dan telah datang ke sini, bukan? Itulah mengapa Nuh melaburkan banyak masa dan harta untuk membina Bahtera selama kira-kira 40 hingga 120 tahun. Bukanlah mudah untuk membina Bahtera sama sekali. Adakah anda fikir kapal sebegitu besar seperti Bahtera Nuh wujud di tempat lain pada zaman itu? Tidak ada apa-apa seperti itu pernah wujud. Walaupun begitu, Nuh meneruskan kerja dengan iman seperti yang diperintahkan Tuhan. Nuh membina Bahtera pada masa apabila sukar untuk membayangkan air hujan turun dari langit. Tanpa keyakinan, dia tidak akan dapat melakukan kerja itu. Oleh sebab dia mempunyai iman, dia dapat melakukan semua perkara itu. Ia dicatatkan di dalam Alkitab. Hari ini, kita harus percaya dengan teguh bahawa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kita juga harus percaya bahawa apapun sepatutnya terjadi, pasti akan terjadi pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Oleh itu, kita mesti mematuhi semua ajaran yang tercatat di dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahawa kita mesti berusaha untuk menerima keselamatan dan menyelamatkan dunia juga. Bukankah kita harus percaya firman ini juga? Kita juga mesti beriman kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang telah datang dalam badan menurut Alkitab. Demi keselamatan semua manusia, ke mana harus manusia pergi pada hari-hari terakhir? Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Alkitab berkata bahawa semua manusia harus menyambut jemputan ini. Orang ini mempunyai pensijilan syurgawi. Bukankah Alkitab mengatakan demikian? Semasa Nuh membina Bahtera, banyak orang mengejek dan mentertawakan dia. Tetapi bagaimana Nuh bereaksi? Dia menahan fitnahan, gangguan dan ejekan. Dia sangat berani. Bagaimana dia dapat bereaksi seperti itu? Ini adalah kerana dia percaya semuklatnya bahawa apa yang dikatakan Tuhan akan terjadi. Jadi buku Ibrani bab 10 juga berkata bahawa orang yang beriman janganlah buangkan keyakinan mereka. Maksudnya, kita mesti sentiasa bekerja dengan keyakinan dan iman yang teguh kerana ia akan dilakukan seperti yang dikatakan Tuhan. Marilah melihat buku Ibrani bab 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, kerana besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Kita mesti memiliki iman. Seperti yang tertulis di dalam buku Ibrani bab 11. Iman adalah percaya dengan apa yang tidak kelihatan dan percaya ia akan terjadi. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ini bermaksud bahawa kita mesti memiliki iman agar diperakui untuk diselamatkan dan memasuki syurga. Betul?
Jadi, janganlah sesiapa yang beriman membuang keyakinannya, kerana ia pasti akan terjadi. Alkitab mengajar kita, janganlah buangkan keyakinan kita. Marilah melihat ayat 22. Alkitab berkata kepada kita, kerana itu marilah kita menghadap siapa? Menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh kerana hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hari ini, anda dan saya mempelajari cara diperakui untuk memasuki syurga melalui Alkitab. Alkitab berkata, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkanmu. Inilah kesimpulannya. Jangan menambahkan maupun mengurangkan apa-apa daripada firman Alkitab. Semuanya akan terjadi seperti yang tertulis. Jadi milikilah iman dan keyakinan. Alkitab mengajar kita ini. Pada zaman Nuh, terdapat fitnahan. Pada masa gereja awal juga, banyak orang memfitnah dan mengejek mereka yang beriman kepada Yesus, mengatakan, adakah kamu percaya kepada Yesus, seorang tukang kayu biasa dari Nazaret? Tetapi bagaimana ahli-ahli gereja awal bereaksi? Mereka tidak membuang keyakinan mereka. Mereka percaya semuklatnya bahawa Yesus ialah Tuhan pencipta yang menjadikan langit, bumi dan segala-galanya. Bagaimana pula hari ini? Pada zaman Roh Kudus, Tuhan Yehova, Kristus Yesus dan nama baru An Sang Hong adalah satu Tuhan yang sama. Mereka datang dengan nama yang berbeza dan pada zaman yang berbeza, tetapi mereka adalah satu Tuhan yang sama. Pada zaman ini juga, Tuhan menjadikan pensijilan syurgawi agar orang yang beriman kepada Kristus An Sang Hong yang datang ke bumi dengan nama baru dan orang yang beriman kepada roh dan pengantin perempuan boleh kembali ke kerajaan syurga yang abadi. Mulai sekarang, mari kita pelajari tentang cara untuk mendapat pensijilan syurgawi. Buku Filipi bab 3. Bab 3 ayat 20. Kerana kewargaan kita adalah di dalam syurga. Bukankah mempunyai kewarganegaraan syurga bermaksud anda mempunyai pensijilan syurgawi? Siapa yang mengirim surat ini kepada saudara-saudari di Filipi? Rasul Paulus. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mengatakan bahawa anda mempunyai kewargaan di syurga bermaksud bahawa anda telah menerima pensijilan syurgawi. Kalau begitu, kita di sini merujuk kepada siapa? Dan bagaimana dapat mereka menerima pensijilan syurgawi? Setiap jenis pensijilan memerlukan kelayakan yang berbeza. Untuk mendapat pensijilan konveksi atau pakeri, anda perlu mempelajari cara untuk membuat dough atau mempelajari kemahiran lain yang serupa. Berkenaan mendapat pensijilan dalam memasak masakan barat, akan ada kelayakan dan syarat yang diperlukan untuknya juga. Dikatakan, kewargaan kita adalah di syurga. Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang sudah menerima pensijilan untuk memasuki syurga. Orang yang dirujuk sebagai kita memiliki kelayakan apa? Mengenai ini, kita perlu belajar tentang Rasul Paulus. Marilah melihat buku 1 Korintus bab 11 ayat 23. Siapa yang mencatatkan buku 1 Korintus? Juga Rasul Paulus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari siapa? Dari Tuhan, iaitu bahawa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, berbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Rasul Paulus berkata, kewargaan kita adalah di syurga. Dia yang mempunyai kewargaan di syurga dan diperakui untuk memasuki syurga, berada dalam kebenaran perjanjian baru.
Hari ini, terdapat banyak gereja di dunia. Antaranya, adakah semua gereja mempunyai kebenaran perjanjian baru? Kita mesti mencari jawapan untuk ini. Marilah melihat buku 2 Korintus bab 3. Bab 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Di sini, ialah membuat kami juga sanggup menjadi apa? Alkitab berkata bahawa Tuhan mahu semua umatnya di bumi ini menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Rasul Paulus menjelaskan babak Yesus mengisytiharkan perjanjian baru di dalam buku 1 Korintus bab 11. Dan dia juga mendedahkan bahawa dia berada dalam kebenaran perjanjian baru. Ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Sekali lagi, dia menekankan perjanjian baru. Adakah perjanjian baru ini benar-benar memperakui kita untuk memasuki kerajaan syurga yang abadi? Marilah melihat buku Lukas bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, iaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Marilah melihat ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Marilah melihat babak Yesus mengisytiharkan perjanjian baru melalui Paskah. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apa yang Yesus perintahkan dengan jelas? Dia berkata, "Perbuatlah ini." Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Yesus memanggil roti Paskah sebagai tubuhnya. Dan dia memegang cawan air anggur Paskah, mengatakan bahawa ia adalah perjanjian baru dengan darahnya. Yesus berkata bahawa ia adalah untuk siapa? Dia menekankan, ini ditumpahkan bagi kamu. Yesus mengakui bahawa roti dan air anggur Paskah ialah daging dan darahnya. Dia membiarkan kita menyedari bahawa orang yang ingin memasuki syurga mesti berada dalam kebenaran perjanjian baru. Marilah melihat buku Ibrani bab 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari apa? Dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima apa? Menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Di sini, apakah maksud janji warisan yang kekal? Kerajaan syurga. Melalui apa Kristus memberi kita janji warisan yang kekal? Melalui perjanjian baru. Adakah ia bermaksud bahawa anda dapat memasuki syurga tanpa perjanjian baru? Walau bagaimanapun, banyak gereja di dunia hari ini tidak mempunyai perjanjian baru. Mereka tidak mempunyai Paskah. Mereka tidak mempunyai daging dan darah Yesus yang dijanjikan melalui Paskah. Marilah melihat buku Yohanes bab 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Dengan merujuk kepada daging dan darahnya, Yesus menjelaskan orang yang mempunyai kehidupan dan orang yang tidak. Ayat 54. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal. Apakah maksud kehidupan kekal? Bukankah ia bermaksud bahawa anda boleh pergi ke syurga? Apakah hubungan antara mempunyai kehidupan kekal dan memasuki syurga? Mari kita mencari jawapan di dalam buku Wahyu bab 21. Bab 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru merujuk kepada apa? Ia merujuk kepada kerajaan syurga. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari syurga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan apa tidak akan ada lagi? Maut tidak akan ada lagi. Ungkapan, maut tidak akan ada lagi, bermaksud bahawa kita akan hidup selama-lamanya. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau tukar cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, kerana segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tidak ada maut, tetapi hanya kehidupan kekal di syurga. Dapatkah kita pergi ke syurga dengan tubuh bumi kita yang meninggal dunia? Melalui apa Tuhan memenuhi janjinya, iaitu memberi kita kehidupan kekal? Dia memenuhi janji kehidupan kekal melalui Paskah Perjanjian Baru. Melalui Paskah Perjanjian Baru, Tuhan juga telah memberi kita hak untuk menjadi anak-anak-Nya. Tuhan telah mendirikan Perjanjian Baru untuk memberi semua orang kehidupan kekal, dengan memberi mereka daging kekalnya untuk makan dan darah kekalnya untuk minum. Kalau begitu, apakah kebenaran yang perlu kita pelihara agar mendapat pensijalan untuk memasuki syurga? Kita benar-benar perlu merayakan Paskah Perjanjian Baru. Orang yang berkata mereka boleh pergi ke syurga tanpa Paskah Perjanjian Baru, semuanya pendusta. Di dalam buku 1 Yohanes, orang yang berkata mereka mengenal Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah-Nya, dianggap sebagai pendusta. Betul? Saudari yang disebutkan dalam cerita sebelum ini, berfikir bahawa hidupnya dijaminkan, jika hanya dia dapat memperoleh sebanyak sijil yang mungkin di bumi. Namun, dia tidak dapat membawa sijil-sijil dengannya apabila dia mati, seperti yang dikatakan suaminya, bukan? Walaupun dia boleh membawa semuanya dengan dia, semuanya adalah tidak berguna. Kalian semua, semasa kita memikirkan masalah-masalah ini, Tuhan telah menyediakan pensijilan syurgawi untuk kita. Kita semua telah menerima sijil syurgawi melalui Kristus. Jadi Rasul Paulus berkata dengan yakin, kewargaan kita adalah di mana? Di syurga. Walaupun kita hidup di bumi ini sekarang, kewargaan kita sebenar adalah di syurga. Kita semua telah mendapat pensijilan syurgawi kita. Alkitab berkata bahawa Tuhan sanggup menjadikan kita sebagai pelayan Perjanjian Baru. Dan Ia juga berkata, Perjanjian Baru membolehkan kita menerima janji warisan yang kekal. Saya berharap bahawa kalian semua akan menerima banyak berkat daripada Tuhan hari ini dan bersungguh-sungguh meminta kalian semua untuk mendapatkan pensijilan syurgawimu.
Saya juga ingin meminta anda untuk memberikan semua kesyukuran, kemuliaan dan pujian kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, Roh dan pengantin perempuan, kerana telah membimbing kita ke dalam kebenaran perjanjian baru. Biar saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.